Okey, ramai tanya, apa jadi Zisencha ni? Cuba cerita sikit. Kenapa tutup awal sangat? Kenapa aku lalu kat tepi tengok-tengok tahu-tahu dah tutup? Aku sebenarnya dekat Abang Puteri, bini aku, nak deliver baby hari ni. So apa jadi sebenarnya dengan Zisencha ni? Macam mana aku buka bisnes coin laundry dulu 7 tahun lepas, aku memang tak tahu apa-apa. So, benda yang paling important bagi aku adalah partner. Aku kena partner dengan someone yang memang pandai buka car wash, pernah buka car wash, ada ilmu pasal car wash. So, aku tak kena tipu. Orang lain pun kalau tanya aku boleh belajar dengan partner aku. Untuk buka bisnes ni, bagi aku memang kena ada partner yang power. Pasal dalam condition aku memang dah bagi tahu awal yang aku tak akan jalan bisnes tu hands on. Pasal aku ada kerja lain, YouTube, TV production punya company, aku ada laundry. So benda-benda tu aku punya main income. Partner sangat penting. So aku jumpalah seorang manusia ni yang boleh jadi partner aku, and aku percaya memang dia ada skill. Dia dah kata dia dah pernah pergi international Thailand punya competition untuk polishing, and dia menang benda tu. Daripada opinion aku, okay, kau punya pitch power, aku rasa aku boleh kerja dengan kau. Dia kena confident, dia kena ada experience, and then dia kena ada portfolio yang power. So pasal tu aku percaya dekat dia. Dia kata sendiri kat aku yang boleh dapat dalam 10,000 sebulan kalau buka polishing, tinted, car wash apa semua ni. So 10,000 sebulan bagi aku okey lah. Maybe kita boleh cari tempat sewa yang tak mahal sangat, tak murah sangat, dekat prime area. Mungkin kau team lah kalau 10,000 sebulan tu kan. Aku punya bini dah standby untuk deliver baby nombor 7. So, ada beberapa faktor lah kenapa aku tutup. Banyak juga salah aku. First kali aku buka Zisencha ni memang niat, okey lah, aku ada geng-geng kereta. So, harapan aku bolehlah geng-geng kereta ni singgah and basuh kereta kat situ, and boleh tengok apa saja projek kereta aku park kat situ untuk korang datang and tengok. Tapi benda tu tak sempat nak jadi masalahnya. So tempat tu nak buka ni aku dah survey dalam 2 bulan jugalah. So kedai sewa ni sebenarnya memang tak boleh nak mahal sangat. Kita orang end up dekat satu location ni yang korang dah tahu sebelum ni, and sebenarnya mahal. Korang bayangkan untuk sewa kat bawah tu sebulan 4,100, and aku kena bayar down payment 3 bulan. So dekat situ saja dah 12,000 untuk down payment. Kita orang decide kat situ pasal situ dekat dengan custom. So ada juga office, banyak office kat situ, dengan harapan orang-orang office akan basuh kat bawah. And then orang yang pergi kat custom, instead of parking dekat parking dia, baik parking dekat Zisencha untuk basuh kereta. So itu ideanya lah. Okay, maybe boleh justify lah 4,000 sebulan tu. Mungkin boleh justify. Aku punya takut nak start lambat. Silap aku juga dekat situ. Aku terus start. Okay, lock tempat tu, jom kita cuba. Rasanya boleh kot ni. Bulan 11 kot rasanya. Aku biar je dulu. Sebulan tu memang sales yang sangat teruk. Tak dapat cover gaji seorang staff pun. Satu faktor yang memang salah besar, and aku tak nampak daripada awal. Aku sendiri tak pernah buka car wash, so aku tak tahu macam mana traffic orang pergi, basuh ke tak, bulan apa yang hot, bulan apa yang tak. So aku silap kat situ. So masa kita orang buka, tahu-tahu macam tak ramai orang ah. Tak ramai ni, masalah ni. And kita orang baru sedar musim hujan. So benda tu memang salah aku jugalah. Tak nampak daripada awal. Cakap pasal staff pula. So aku pun mencari lah daripada subscriber aku sendiri yang willing bekerja. Ceritanya ada yang datang ya. Ada daripada subscriber aku ni kerja kat Zisencha. Masalahnya attitude bekerja tu tak ada. Masalahnya apa? Time bekerja ke? Tak silap aku, time bekerja tak adalah strict sangat. Kerja keras sangat ke? Tak juga. Pasal kalau tengok sales, tak ada sales sangat setiap bulan.
Bos marah-marah ke? Tak tahu. Itu satu benda yang aku tak tahu. Pasal aku tak ada kat sana. Pekerja ni memang susah sikit. Memang susah sikit. Kalau nak ambil orang luar pun, orang luar biasanya diorang perlukan tempat duduk. Let's say kau ada kedai dekat situ, atas kedai tu tempat duduk diorang. So aku kena provide tempat duduk. Kalau dia duduk jauh, kena provide juga transport untuk ke tempat kerja, kos lagi. So aku sendiri tak mampu nak hire orang luar. Aku lupa pula, sebelum buka kedai, kenalah keluar investment untuk renovate kedai. Aircon, lighting, mat, just nice, ala kadar. And semua furniture aku cari sendiri, second hand. And kita beli nampak ala-ala cantik-cantik, okay, kita letak bagi cantik, asalkan sedap mata memandang. In term of pricing semua memang aku tinggalkan dekat partner aku buat. Hanya lagi sekali aku sendiri yang buat design, aku sendiri buat pamphlet. Pasal setiap kali kita nak buat business ni, kita kena ada identity sendiri. Kalau Z tu macam tu, kat pamphlet lain Z tu macam tu jugalah, tak boleh lain-lain. So aku sendiri nak control design tu. Design semua aku buat. And marketing material aku buat. Barang-barang yang aku keluarkan duit awal-awal tu banyak lu jugalah. Boleh kata dah 14,000. Dah 14,000 dah kat situ. Untuk equipment lah, sabun lah, macam-macam lah, stok tinted lah. Itu baru initial tau. Ada lagi, kedai yang aku sewa tu sebenarnya ada masalah RAM. So RAM tu dia sengit, dia masuk sengit. Mengikut apa yang partner aku cakap, dia ada experience buat kerja-kerja kontraktor. So aku percayalah kat dia. Walaupun bini aku arkitek, aku tak nak lah menyebuk kacau bini aku untuk buat bisnes aku. RAM tu, masalahnya satu benda yang aku tak cerita kat korang, RAM tu tak melekat dekat tanah, tak melekat atas tiles ataupun tanah. So sangat berbahaya. Aku pernah naik GT86, naik RAM, masuk ke dalam kedai, RAM tu bergerak, masuk bawah kereta GT86. 86 tergantung kat RAM. Aku tak tunjuk kat korang. Kau bayangkan tu baru 86 aku datang hijau tu. Kalau lah ada orang datang bawa Porsche ke, bawa Land Rover ke, bawa Ferrari nak basuh, nak buat PPF, sangkut kat situ, kau rasa? Dekat situ aku dah hilang confident dah. Apa ni? Tu dekat situ pula bangunan tak kasih RAM sentiasa ada kat luar kedai, kena bawa masuk. Itu lagi satu masalah. So dia jadi berpieces-pieces, kena setiap kali angkut masuk dalam, esok set up balik. So RAM tu tak pernah fix atas lantai, tak boleh drill pun masalahnya. Nak buat RAM tu saja aku dah spend RM4,000 lagi dekat situ. RM4,000. Nak pakai pun tak boleh masuk bawah kita. Tapi aku fikir balik, tak apa, think positif, kita boleh ni, kita boleh ni. Sebulan benda tu tak settle, 2 bulan benda tu tak settle juga. Dah masuk 3 bulan, benda tu tak settle juga. RAM, benda yang paling penting nak masuk kedai, RAM tak settle. Macam mana kau nak invite Lamborghini masuk kat situ? 3 bulan sales memang teruk. Setiap bulan aku kena bayar staff, aku kena bayar sewa, aku kena bayar elektrik. Elektrik pun aku pelik, aku tak pernah dapat langsung bil elektrik berapa, air berapa, tak pernah langsung. So bayangkan tiap-tiap bulan duit keluar, duit masuk hanya RM300, 300 ke RM400, which is bagi aku sangat tak logik. Kenapa? So macam korang tahu, aku ada platform social media, so aku ada advantage kat situ untuk nak promote apa-apa saja produk. Tambah lagi kalau produk aku sendiri. Branding Zessential ni aku sendiri design, logo aku sendiri design. Billboard aku spend nak dekat RM4,000 juga untuk billboard. So bila orang datang kedai, orang tahu, oh inilah Zessential, branding semua kuat, ada billboard, semua nampak kat situ. Aku rasa aku dah habis kerja keras dah untuk buat branding, keluarkan duit. Aku punya deal dengan partner aku adalah kau tak payah keluar duit pun. Kita split 50-50, kau jalankan kedai, aku keluarkan initial investment ni, semua aku keluarkan duit, kau tak payah bimbang. Itu dia punya deal. Harapan aku bila kedai tu buka, okay, aku ada car wash, aku boleh buat polishing, aku boleh buat PPF, aku boleh buat tinted. Pasal katanya partner aku boleh buat tinted. Dah sebulan 2 bulan jalan, aku baru tahu sebenarnya tinted ni bukan partner aku yang buat. Sebenarnya kita outsource keluar, company luar, branding lain. So dia pakai 3M dengan lagi satu, aku lupa apa nama.
Which is bagi aku tergamam jugalah. Pasal awal-awalnya katanya Tinted buat kat dalam kedai. So maknanya kita bear cost, kita hanya keluarkan cost untuk barang je lah. Lepas tu kita sendiri yang buat. Tapi sekarang ni kita dah outsource. Kita outsource ke orang lain. Bila kita outsource ke orang lain, kita hanya dapat untung yang ciput. Bukan itu yang kita nak. Kita nak untung yang besar. So untung yang besar kita buat sendirilah, bukan bagi orang. Dekat situ aku dah terasa cheated sikit lah. Bagi aku nak buat bisnes ni, kalau kita mula-mula nak starting, yes, kita kena buat sendiri. Apa saja bisnes tu kita kena buat sendiri. Aku sebagai investor, aku mengharap untuk orang jalankan kedai. Bukannya aku invest ke engkau and kau bagi ke orang lain. Engkau sendiri kena kerja. Engkau sendiri bos. Engkau sendiri yang handle kedai. Bila kita sembang bab marketing ni, aku rasa satu advantage yang Zessential ni dah ada, pasal dia dah ada platform Z Garage dengan YouTube Zaidan Zainuddin. So intention aku memang aku nak take advantage platform yang dah ada. So partner aku juga katanya dia pergi duduk dekat showroom. Duduk situ untuk jadi salesman Zessential. So siapa yang beli kereta, lepas beli kereta, pergilah dekat Zessential, which is partner aku, and then cakap siapa nak ke tak untuk buat PPF ataupun polishing ke, ataupun nak paint correct ke. Bagi aku bagus. Tapi kalau dia ada dekat situ, siapa yang ada dekat kedai? So bila bos tak ada kat kedai, bagi aku tak ada hands-on experience dengan customer. So pekerja hanya ambil kunci kereta customer dan bayar dan bersihkan. The customer experience tu tak ada. Macam kau beli Apple. Bila kau beli Apple, kau ada kotak yang sangat cantik. Bila kau buka slow je unboxing dia, lepas tu kau keluarkan handphone tu macam oh, lawannya. Itu user experience. So untuk kedai, aku percaya kena ada customer experience. Bila customer hanya menghadap pekerja, kau tak ada feeling dengan kedai tu. Bagi aku, bos kena ada kat situ untuk bagi customer experience. Bila dah tengok sales macam tut, aku ambil kesempatan untuk marketkan dekat Facebook dan juga YouTube dan juga Instagram dan segala-gala social media platform yang aku ada. Take advantage kat situ. Aku perlukan material bila perlu post. Masalahnya, material kerja yang buat dekat Zessential tak sampai balik ke aku. Material tu maknanya bila kita buat kerja dekat kedai, basuh kereta orang lain, kita ambil gambar and kita post, menunjukkan kita buat kerja. Kalau setiap hari kita post, orang nampak oh betul dia ni memang banyak kereta. Masalahnya, aku memang minta material untuk post setiap hari. Tak setiap hari pun, 3 kali sehari aku akan minta. Apa yang sampai balik ke aku adalah kosong. Kalau ia pun sebulan sekali, aku dapat balik material. Sebulan sekali Ada social media platform yang sangat kuat, tapi tak take advantage. Kalau setiap hari, kau bayangkan, kalau setiap hari aku post dekat Zessential ataupun mana-mana, Z Garage punya ke, Zaidan Zainuddin punya platform ke, aku ada 30 post untuk sebulan. Masalahnya, aku punya social media platform tak nampak aktif pasal dia kosong, tak ada benda nak post. Aku tak faham kenapa tak take advantage dekat platform yang dah ada. Aku tak faham, aku tak boleh brain kenapa. Susah nak ambil gambar pasal tengah buat kerja. Impossible. Setiap kali buat kerja, kita boleh pacak je kamera and buat time lapse ke apa, stay material. Susah nak ambil gambar pasal customer tak kasi ambil gambar. Fine, ambil gambar detail je, tak payah tunjuk the whole kereta pun. Sikit je, lampu ke apa ke, ambil beauty shot, tak ada masalah. Aku tak faham kenapa tak boleh. Pasal tu korang tengok, aku tak ada benda nak post dekat Facebook Zessential, dekat IG Zessential, kosong, tak ada benda nak post. Bagi aku, marketing ni sangat penting untuk buat bisnes. Zaman sekarang semuanya social media. Kita post semua kat social media. Semua orang on the phone, pegang tablet ataupun PC ataupun phone. Itu marketing yang paling power kat dunia ni sekarang ni. Tak payah bayar pun, marketing yang sangat free. Post. Tak ada agreement ke dengan partner tu?
Ini agak newbie punya kesalahan lah untuk aku. Aku sendiri salah lah benda ni. Sepatutnya semua benda ni kena ada written agreement. Print out, sign dua-dua parti. So bila apa-apa jadi, kita protected. Okay, walaupun kita orang tak ada kontrak, hanya verbally faham 50-50 kan. Tapi satu benda yang clear, setiap bulan punya rental kena 50-50 juga. Maknanya berapa-berapa lah income bulan tu, kita kena tolak rental. Kalau tak cukup, 50-50. Tapi bukan itu yang berlaku. Pasal disebabkan partner aku tak ada duit, so aku jugalah yang membayar segala benda. Bil kedai, sewa kedai, staff kedai, aku juga yang bayar. Bukan aku bayar, aku pakai duit company aku, TV Production, untuk bayar rental dan segala-galanya. Untuk 4 bulan, kos semua benda tu aku rasa berlambak nak dekat 30,000. Ya. Dan total up yang sepatutnya bayar balik ke aku adalah dalam RM14,000. Bayar ke tidak? Sampai aku post video ni, 1 sen pun tak bayar aku lagi. Cakap sekejap, tak ada duit. So, berapa banyak duit aku habis dekat Zsensia ni, dapat buka dalam 4 bulan je. Aku punya duit sendiri, which is bukan duit akulah, sebenarnya adalah peninggalan arwah bapa aku. Aku pakai duit tu dengan niat nak buka bisnes supaya adalah income lain untuk family. Dalam, tak silap aku, dalam RM15,000. And then aku juga berhutang dengan Shutterspeak Studio, loan untuk survive Zsensia. Dalam 4 bulan tu aku bayar, aku loan pada Shutterspeak dalam RM40,000. So all in aku rasa lah benda lain cincai-cincai kalau masuk servis aku semua, total aku dah buang duit nak dekat RM70,000 dalam masa 4 bulan. Tahu, 4 bulan. Aku tak nak blame siapa-siapa. Pasal ni, bisnes ni masalah sendiri faham lah. Kalau kau punya partner ada masalah, itu masalah dia. Kau faham itu masalah dia. Macam aku tahu masalah aku. Aku buat decision cepat sangat. Aku tak tengok bulan yang betul. Aku pilih location yang sangat salah, mahal. And then aku tak ada agreement apa-apa. So aku tak boleh nak cakap the other partner tu menipu. Dia tak menipu. Pasal dia buat apa yang sepatutnya buat. Tak ada buat salah apa. Dia tak ada menipu, tak mencuri duit. Tak ada. Dia tak ada. Tapi salah dia tu, faham-faham sendirilah. Kenapa tutup cepat sangat? Sebelum Zsensia ni tutup, aku ada curiga lah car wash ni buka pukul berapa. Pasal memang dah fix kita akan buka pukul 10 and then sampai ke petang ataupun stretch malam sikit. Aku tak nak menyebut pukul berapa kedai tu buka sebenarnya. Pasal itu tanggungjawab partner aku untuk jaga kedai. Aku sangat percaya dia buka kedai awal. Realitinya bila aku ada staff sendiri, sebenarnya staff aku pun cakap kedai tak buka awal, lambat. Kita sebagai bos, sepatutnya kita yang buka kedai. Macam mana kita berniaga nasi lemak, kita bos, kita yang buka kedai. Bukannya pekerja kita yang buka kedai. Pasal tu kita tengok bisnes-bisnes Chinese, diorang buka kedai awal pagi. Kedai tak buka, diorang dah ada dah standby dah, anytime, semua ready. Buka kedai, sales on. Itu bisnes yang sebenarnya. Buka kedai lambat, namanya apa? Malas. Bila aku dapatlah info-info daripada certain pihak kan, yang sebenarnya Zsensia ni tak buka awal. Kadang-kadang pukul 12, kadang-kadang pukul 11, pukul 1 ada, pukul 2 pun ada. Even aku dapat info daripada korang social media punya followers yang kedai tak buka pun satu hari tu. So aku cannot brain apa tengah jadi ni. Bila macam tu aku rasa tak sedap hati lah. Beria ke tak aku seorang ke yang beria nak buat bisnes ni. So aku sebenarnya aku tak boleh brain. Marketing minta tak jalan, kedai pun tak buka. Apa jadi lepas tu? Aku fikir tak boleh ni. Kita nak survive tiap-tiap bulan mahu 5-6 ribu nak bayar. Aku tak faham kenapa. Pasal aku memang bagi 100%, 150% dekat Zsensia untuk bagi dia jalan. Tapi macam tak beria, macam tak jalan. Effort untuk marketing aku letakkan Cizilla dekat sana untuk bagi korang tengok. Dan juga marketing, buat material content
untuk social media. Social media marketing ni kita just buat je lah. Kancil Zilla basuh ke, Kancil Zilla bersihkan dalam kapet ke, apa ke semua. Lepas tu aku ada juga tinggal King Triton kat sana. Untuk social media marketing, basuh ke apa ke, at least Zsensha ada idola dekat situ. Dia punya hero ada dekat situ. Orang tahu, oh kenal kereta ni, oh ada kat sana, saya boleh pergi sana tengok sekejap kereta sambil basuh kereta. Satu konten pun tak balik ke aku, video ataupun foto. So aku tak faham what's going on. Bila dah consider balik, aku pun discuss dengan partner aku, Shutterspeak Studio. Tak boleh jadi ni. Takkan Shutterspeak nak teruskan support Zsensha kan? Dah macam nak mati je ni. Bukan nak mati, memang tengah mati pun. Tak dapat apa-apa. Bulan-bulan RM200 je, RM200-300, tak dapat apa-apa. So pasal itulah aku decide untuk tutup Zsensha. Mana pergi semua barang yang buat balik tu? Untuk information korang, barang-barang Zsensha semua dah balik ke aku. Segala kapet lah, cuci sabun lah, baldi tu masih ada kat orang tu lagi lah, dia tak bagi balik lagi. Oh, ada mesin untuk blow sabun. Sekejap, mesin tu pun ada kat dia jugalah, dia macam tak bagi balik lagi. So, siapa yang nak collaborate dengan aku nak hidupkan balik Zsensha. Zsensha ni tak akan mati. Aku nak hidupkan balik. Siapa berminat untuk kita buat mobile car wash, PM aku. Aku dah pandai ni, tak nak geleng-gelentong lah. So, kalau berani, meh partner dengan aku. Jom! Zsensha takkan stop. Apa saja yang kita start, kita kena habiskan. Walaupun benda tu jatuh, tapi kita naik balik, buat lagi bagus. Aiman, no, bukan food. Basuh uri, garam, asam jawa, baldi. Aiman, bukan food.